Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu doakan anak-anak cikgu supaya dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Selamat bertemu kembali dalam PDPR untuk sesi persekolahan yang baru, sesi persekolahan 2022-2023. Dan selamat menaik ke kelas yang baru daripada kelas 2 PPKI bijak kepada tingkatkan 3 PPKI bijak. Cikgu harap dengan peningkatan kelas, maka berlakunya peningkatan semangat di kalangan anak cikgu untuk belajar dengan lebih cemerlang dan membentuk diri lebih berdisiplin dan teratur. Okey anak-anak, seperti sebelum ni, cikgu akan mengajar anak-anak subjek pendidikan Islam. Subjek pendidikan Islam. Jadi cikgu harapkan seperti biasa anak-anak dapat memberikan tumpuan dan perhatian terhadap apa yang cikgu ingin sampaikan. Untuk maklumat anak-anak, PDPR kita ni akan berlangsung selama 2 minggu daripada semalam 21 Mac sehinggalah di awal bulan April. Anak-anak hanya akan datang bersemuka ke sekolah pada 4 April nanti Okey anak-anak. Itu saja yang untuk makluman awal pada cikgu. Okey, apakah tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi ini anak-anak? Tajuk ialah berkaitan dengan adab. Iaitu di bawah standard kandungan 8.2 adab terhadap ibu bapa dan keluarga. Di mana standard pembelajarannya 8.2.1 menyatakan maksud beradab terhadap ibu bapa dan keluarga. 8.2.2 menerangkan cara beradab terhadap ibu bapa dan keluarga. Di mana diharapkan selepas saja PDPR pagi ini, anak-anak akan dapat menyatakan maksud beradab terhadap ibu bapa dan keluarga dengan bimbingan penjaga. Begitu juga anak-anak diharapkan dapat menerangkan cara beradab terhadap ibu bapa dan keluarga dengan bimbingan penjaga juga. Kerana apa? Sebab penjaga yang dekat rumah, cikgu sekarang ada dekat sekolah. Walau bagaimanapun, sekiranya anak-anak menghadapi masalah di segi untuk memaham klip video atau nota serta bimbingan untuk menjalankan PDPR ini, boleh je terus hubungi cikgu. Dan insya-Allah cikgu akan cuba dalam tempoh ini akan bersama-sama dengan anak-anak untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Faham tak ni? Faham, alhamdulillah. Arif dah bangun dah? Arif, Syah, Syakir, Aina, Riza, Ifan. Kelas ni kalau tak salah juga 6 orang. Okey Okey, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulakan sesi PDPR kita, marilah kita sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah akan membukakan hati-hati kita dengan limpahnya ke atas segala rahmatnya untuk kita belajar pada pagi ini. Okey, siapa nak baca doa ni? Arif ke, Riza ke, Ifan ke, Syakir atau Yas? Tak apalah, untuk pagi ni cikgu baca doa yang lain ikut Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Ingat tak maksud dia? Dah cuti 3 minggu ni mungkin dah lupa maksudnya. Maksud dia ialah anak-anak, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Untuk pengetahuan anak-anak, dalil yang mewajibkan kita berakhlak kepada ibu bapa, khususnya anak-anak ataupun beradab kepada ibu bapa, ada terdapat dalam Al-Quran ayat 14 surah Luqman, di mana artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan.
dari awal mengandung hinggalah akhir menyusuinya, dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Demikianlah bersyukurlah kepadaku dan kedua-dua ibu bapakmu, dan ingatlah kepada aku, juallah tempat kembali untuk menerima balasan. Jadi maksud dia ayat ni anak-anak, Allah mewajibkan kita berbuat baik atau taat kepada ibu bapa kita. Kalau kita tak taat, maka kita akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya anak-anak tahu apa balasan dia kan? Orang yang tak beradab dengan ibu bapa ni anak-anak boleh dikategorikan atau diumpamakan sebagai anak derhaka. Balasan dia amatlah pedih anak-anak. Ya? Orang yang derhaka pada mak ayah ni, tak taat pada mak ayah, tak suka dengar cakap mak ayah. Ya? Iaitu dia tidak layak untuk mencium bau surga. Apalagi nak masuk syurga anak-anak. Oleh sebab itu, kita kena beradab kepada ibu bapa kita dan juga keluarga kita. Jadi apa maksudnya beradab kepada ibu bapa dan keluarga tu? Maksud dia ialah bersopan santun dalam pertuturan, perbuatan dan tingkah laku ketika bergaul dengan mereka mestilah ada adab-adab tertentu dan berbeza sebagaimana kita bergaul dengan kawan kita, dengan rakan kita anak-anak ya. Kalau sama je, jadilah kita macam orang tak beradab dengan ibu bapa dan keluarga kita. Jadi jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita anak-anak ya. Jadi bagaimana pula caranya untuk kita beradab dengan ibu bapa dan keluarga kita ya? Pandai. Bagus Riza ya. Okey, iaitu dengan cara kita mengasihi dan mendoakan kebahagiaan semua ahli keluarga kita. Kalau kita nak dapat yang baik, kita doakan juga kebaikan itu pada mak ayah kita dan keluarga kita. Anak-anak ya. Maksud kita doa untuk keluarga kita. Ya? Dan kalau mereka susah, kita bantu setakat yang kita boleh bantu. Walaupun cikgu tahu anak-anak masih bersekolah, tapi mungkin boleh ringankan dengan cara menolong kerja-kerja di rumah. Yang paling penting dalam sebuah keluarga itu anak-anak, mesti kita bentuk rasa hormat menghormati kepada ibu bapa, taat menaati kedua ibu bapa kita. Pada adik-beradik kita, kita hormat menghormati. Jadi apabila berada dah mak ayah, kita nak lalu pun kita kena tundukkan sikit badan kita ataupun kita cakap mak, ayah, tumpang lalu ya. Kita cakap macam tu. Boleh nampak mak ayah pun rasa, dia kata pandai Arif ni. Rupanya makin dia besar, makin beradab dia. Orang yang beradab biasanya anak-anak, dia akan jaga tutur kata dia, tingkah laku dia. Ketika dia bercakap ataupun berkomunikasi dengan mak ayah dan keluarga, dia akan berkomunikasi dengan sopan, nada suara yang sesuai, cara dia sentiasa menghormati pendapat dan juga pandangan ahli keluarga dia. Banyakkan masa untuk kita dapat bercakap, berbincang dengan keluarga kita anak-anak ya. Seelok-eloknya, sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya anak-anak, dalam kalangan ahli keluarga kita ni, kita janganlah terlalu berkira sama ada dari segi kederat ataupun kemampuan kewangan ataupun kebolehan yang kita ada. Mungkin dalam keluarga kita ada abang, ada kakak, ada adik. Jadi kita sentiasa wujudkan budaya tolong menolong sesama ahli keluarga. Jangan pula bila mak minta tolong kita kata adik tu tak buat apa pun,
abang tu asyik berjalan je. Tak bolehlah macam tu. Bila mak minta tolong, dia tahu. Mak kita atau ayah kita, dia tahu siapa yang dia rasa paling sesuai untuk bantu dia pada ketika itu. Bukan dia rasa, ni Syah ada kat rumah, Syah lah buat. Tak, bukan macam tu. Dia nampak, Syakir ada kat rumah, biarlah Syakir yang buat. Bukan macam tu. Ya? Dia nampak bahawa, ini pekerjaan macam ni, Syakir yang sesuai, Syah yang sesuai untuk melakukannya. Tu jadi mesti wujudkan budaya tolong menolong sesama ahli keluarga. Untuk keluarga yang berjauhan atau tinggal jauh dengan kita pula, kita boleh mewujudkan rasa saling kasih sayang itu tidak terputus dan sentiasa ada ikatan dengan cara menziarahi di kalangan ahli keluarga, iaitu saling menziarahi anak-anak. Mungkin nanti ada di kalangan adik-adik anak-anak yang duduk asrama. Mungkin ada di kalangan kakak atau abang anak yang bekerja. Jadi kita boleh ambil waktu yang sesuai. Ayah ada kelapangan, mak ada kesempatan. Kita tengok adik kita sama ada di asrama ataupun abang-abang kita yang berada di rumah sewa tempat tinggal untuk diorang bekerja. Itu adalah satu cara bagi membuktikan kita ni sentiasa ada adab dengan keluarga kita. Okey anak-anak, semoga dengan apa yang kita perbincangkan tadi, kita akan sama-sama mendapat manfaat untuk kebaikan bersama. Untuk itu, marilah kita sama-sama jawab latihan yang cikgu telah sediakan. Seperti biasa, kalau ada masalah, terus saja hubungi cikgu sama ada melalui talian telefon atau WhatsApp. InsyaAllah, cikgu akan cuba bantu anak-anak untuk kita sama-sama menjalani PBDR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.